Pemimpin Islam mesti bertanggungjawab apa yang dikata. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim menyelar kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang menyalahkan kaum bukan Melayu dan bukan Bumiputera di atas kebejatan dalam sistem pemerintahan dan ekonomi negara. Anwar yang juga Presiden Keadilan berkata, rasuah mesti dibanteras dengan sesungguhnya, tidak kira kaum. Pendirian saya jelas, kita harus banteras rasuah sesungguhnya, sama ada Melayu, Cina, India, kerana ini telah sampai ke tahap yang sangat parah dan merosakkan seluruh jentera dan sendi masyarakat. Yang besar itu angkanya berbilion dan ratus juta ringgit. Beliau menamplak pemimpin PAS itu yang berretorik anti rasuah tetapi bersama duduk dalam kerajaan yang dianggotai gerombolan kleptokrat. Tapi tidaklah boleh guna isu ini untuk sekadar untuk menghangatkan suasana, kerana kita terutama sebagai orang Islam itu harus bertanggungjawab dengan apa yang kita ungkapkan. Jadi keputusan kita apa? Mesti perang terhadap rasuah sehingga ke akar umbinya dengan tegas dan dengan keras. Jangan kita lawan rasuah kemudian bersekongkol dengan perasuah. Jangan kita bicara soal menentang rasuah kemudian padam rasuah yang di kelilingan kita. Jangan bicara soal kleptokrat satu kumpulan kekal kleptokrat satu kumpulan lain. Jangan orang sekarang bicara soal rasuah, tapi kalau lihat umpamanya akaun pribadinya, anak pinaknya, keluarganya berbilion ringgit. Jadi orang mual dan benci dengan keadaan begini. Semua bicara soal rasuah. Semua juga terpalit dengan rasuah. Katanya dalam siaran media di Facebook. Anwar menegaskan rasuah tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu kaum atau agama. Saya teliti kenyataan Ustaz Hadi Awang tetapi tidak ada sandaran atau kajian untuk membuktikan. Mana bukti? Lihat kenyataan Ketua Audit Negara. Lihat kenyataan dan fakta yang telah dibongkar. Lihat kapal yang belum siap. Lihat kenyataan UKSB di mahkamah. Ini yang harus ditekankan, bukan nak bawa masalah kaum. Tetapi kalau ada kajian yang membuktikan, kita bolehlah sebut, ujarnya. Justru beliau menggesa generasi muda untuk bangkit melawan rasuah dan jangan terpedaya dengan imej bersih pemimpin kerajaan hari ini tanpa menyelidiki kes-kes di belakang mereka. Anak muda harus teliti, jangan anggap orang itu ada janggut maka dia tidak ada rasuah. Lihat kekayaan isteri, anak penak, kekayaan keluarga, kroni. Orang itu harus dinyahkan daripada pimpinan politik negara, tidak kira bangsa, tegasnya. Baru-baru ini Abdul Hadi dalam tulisannya berkata, usaha menangani penyakit rasuah wajib dilakukan secara holistik supaya tidak menjadi wabak apabila diambil tindakan yang tidak menyeluruh sehingga ke akar umbinya, khususnya terhadap mereka yang menjadi punca rasuah kerana mengejar harta secara haram. Sehinggakan dalam kalangan mereka itulah yang menguasai ekonomi negara lalu menggunakannya bagi merosakkan politik, urusan pentadbiran dan kehakiman. Malah mereka juga golongan yang paling besar merosakkan politik dan ekonomi negara. Majoritinya daripada kalangan bukan Islam dan bukan Bumiputera. Dakwanya, nampak tak? Abdul Hadi mentomah bahawa kaum bukan Islam dan bukan Bumiputera adalah punca kerosakan politik, urusan pentadbiran, ekonomi, bahkan kehakiman negara. Beliau seolah-olah menjustifikasi perbuatan pemimpin Melayu Islam yang terbabit dengan rasuah kerana puncanya kejadian itu berasal daripada bukan Islam dan bukan Bumiputera. Nabi SAW mengingatkan umat Islam menerusi sebuah hadis yang maksudnya akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan dan tipu daya. Kata-kata pendusta dibenarkan dan dipercayai dan didustakan percakapan orang yang benar, diberi amanah kepada pengkhianat dan dikhianati orang-orang yang amanah. Kemudian akan berkata-katalah golongan Al-Ruwaibidah. Baginda SAW ditanya, siapakah golongan Al-Ruwaibidah? Maka baginda SAW menjawab, orang yang bodoh lagi fasik berbicara dan mengurus berkaitan perkara umum yang besar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di antara tanda akhir zaman seperti dalam hadis sahih tersebut ialah munculnya pemimpin yang teruja bercakap dalam perkara berkaitan kepentingan awam seperti integriti dan rasuah, tetapi pada masa yang sama bersekongkol dengan mereka yang terpalit dengan rasuah. Menurut Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof, kini Malaysia memiliki wira songsang. Ia berlaku apabila timbul naratif demi nak bela Melayu walaupun rasuah diterima. Beliau mengambil contoh pemimpin
pemimpin yang terpalit dengan rasuah diangkat jadi bosku, kemudian ditambah dengan malu apa bosku. Jom Channel melihat sehingga hari ini belum ada pemimpin PAS yang tegas menentang slogan malu apa bosku, walaupun Islam mementingkan adanya sikap malu pada setiap kaum Muslim. Sesungguhnya Islam menentang rasuah, sekaligus orang Melayu yang sinonim dengan Islam wajar menolak pemimpin yang rasuah. Melayu bukan hanya boleh diwakili oleh Parti Melayu UMNO kerana Melayu ada pilihan. Justru Melayu harus bangkit dengan pendirian baharu yang menolak perangkap naratif asalkan Melayu, rasuah pun boleh diterima. Pilihan Raya Umum ke-15 merupakan peluang untuk Melayu keluar daripada minda terkepung ini. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.